Yang berbahagia, Datuk Jaafar Siddiq bin Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Ahmad Arif, Datuk Muhammad Abdul Karim bin Wahab, Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syar'i Al-Hafiz. Yang berbahagia, Ketua-Ketua Jabatan turut mengalu-alukan kehadiran barisan tetamu kehormat serta seluruh hadirin sekalian ke majlis ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Tuan Yang Terutama Tun serta hadirin sekalian, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee merupakan satu nama yang gah bukan sahaja di Malaysia, malah di wilayah Nusantara melalui karya-karya seni yang dihasilkan sepanjang hayat beliau. Beliau dilahirkan pada 22 Mac 1929 di negeri Pulau Pinang dan Malaysia khususnya telah kehilangan sebutir bintang apabila Allahyarham Tan Sri P. Ramlee menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 29 Mei 1973. Oleh itu, majlis bacaan Yasin dan Tahlil serta ceramah perdana khas ini diadakan bertujuan mengenang 50 tahun pemergian seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Selain itu, sebagai penghormatan ke atas segala jasa dan sumbangan yang telah dicurahkan oleh Allahyarham dalam bidang seni tanah air. Seterusnya, memperkasakan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia melalui hebahan maklumat berkaitan mesej-mesej berkonsepkan kesepakatan sosial yang diterapkan dalam karya-karya yang dihasilkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tuan Yang Terutama Tun serta hadirin sekalian, majlis pada pagi ini akan dimulakan dengan bacaan Yasin dan Tahlil yang akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim bin Wan Muhammad Noor, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Justru dipersilakan Yang Berbahagia Sahibus Samahah Datuk Seri Mufti untuk memulakan bacaan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Tamatun, dhif-dhif kehormat, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita akan membaca surah Yasin dan diikuti dengan tahlil. Marilah kita sama-sama meniatkan pahala bacaan ini dihadiahkan kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan juga ibu bapa kita, kaum keluarga kita dan sahabat handai kita yang telah pergi lebih dahulu menghadap Ilahi insyaAllah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببه، الله يرحم برمله، وكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت وأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمته وكرمه من الآمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلنا يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه وتلونا القرآن العظيم من أجله فإنك أنت أعلم به وباسمه يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم ثواب ذلك إليه منا إليه واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليه وعلى جميع المسلمين. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من
من النار وفداء له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب بالقبر وفتنته ومن عذاب النار. واجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدنا والسادات الحاضرين ووالديهم الجميع بالرحمة والرضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم ويا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Sahibus Samahah Datuk Seri Mufti di atas pimpinan bacaan Yasin dan Tahlil sebentar tadi. Tuan Yang Terutama Tun serta hadirin sekalian, sebagai pembuka kata pemula bicara, majlis seterusnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Jaafar Siddiq bin Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pelancar majlis yang dihormati Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Yang Berbahagia Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim Wan Muhammad Nur, Mufti Negeri Pulau Pinang, Yang Amat Arif Datuk Muhammad Abdul Karim bin Wahab, Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang, Yang Bursa Encik Muhammad Syahriman bin Sahar, Pengarah Hakim Negara Malaysia Negeri Pulau Pinang, Yang Bahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden Kelab Peminat P. Ramlee Pulau Pinang, Yang Bahagia Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin
yang saya hormati sekalian. Tuan Yang Terutama Tun, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, para hadirin yang dihormati sekalian, yang berada dalam dewan ini dan juga yang menyaksikan secara live streaming di laman Facebook rasmi Akademi Negara Malaysia. Terlebih dahulu, saya mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat, div-div jemputan dan hadirin hadirat sekalian yang sudi meluangkan masa pada pagi ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan para hadirin yang dihormati sekalian amat bermakna kepada kami sebagai tanda sokongan dalam menjayakan majlis pada pagi ini. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih-Nya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk menjayakan majlis bacaan Yasin dan tahlil serta ceramah perdana khas Seniman Agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Majlis ini diadakan sempena memperingati 50 tahun pemergian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Pada kesempatan ini, izinkan saya juga merakamkan penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Negeri Pulau Pinang atas keizinan yang diberikan kepada kami untuk menggunakan masjid bagi mengadakan majlis pada pagi ini. Tuan Yang Terutama Tun, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan, para hadirin yang dihormati sekalian, majlis bacaan Yasin dan tahlil serta ceramah perdana khas ini merupakan salah satu daripada program pengembangan yang dianjurkan oleh Arkib Negara Malaysia melalui bahagian Arkib Negarawan, khususnya untuk memperingati sumbangan tokoh negarawan yang telah berjasa kepada agama, bangsa dan negara dalam pelbagai bidang. Dan ianya tidak terhad kepada tokoh-tokoh dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya, tetapi juga meliputi bidang seni dan budaya. Majlis ini sebagai pengisian kepada program Tribute 50 tahun pemergian Seniman Agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang diadakan pada tahun 2023. Program ini kita adakan bukan untuk mengagung-agungkan ataupun mengangkat Tan Sri sebagai satu ikon yang berlebihan, ya, tetapi sebenarnya ia merupakan sebahagian daripada produk yang ada di bawah Arkib Negara, iaitu Pustaka Peringatan P. Ramlee dan Rumah Kelahiran P. Ramlee di Pulau Pinang. Pustaka P. Ramlee ada di setapak Kuala Lumpur. Jadi, majlis bicara negarawan ini, majlis bacaan Yasin dan tahlil ini kita adakan pada hari ini dan insya-Allah pada 2 hari lagi, pada 13 Mei, kita akan mengadakan majlis bicara negarawan Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee di Dewan Sekolah Penang Free School. Ini juga sebahagian pada pendekatan kita mengambil kira Allahyarham P. Ramlee belajar di sekolah yang sama. Jadi pada 22 Mac yang lalu, Arkib Negara juga telah bekerjasama dengan Malaysia Airport Berhad dan menganjurkan pameran eksklusif Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee dengan temanya Hanya di Kau di Balai Perlepasan Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Pameran ini dibuka sehingga 31 Mei untuk tatapan orang awam. Dan sekiranya Tuan Yang Terutama Tun, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan berkesempatan ke Kuala Lumpur menggunakan terminal penerbangan KLIA 1, tuan-tuan boleh singgah untuk mengunjungi pameran yang berkenaan. Tuan Yang Terutama Tun, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, para hadirin yang dihormati sekalian, Teuku Zakaria bin Tunku Nyak Putih atau lebih dikenali sebagai P. Ramlee merupakan satu nama besar dalam sejarah seni dan budaya di Malaysia. Beliau telah berjaya membentuk cara, gaya dan disiplin yang tersendiri dalam bidang seni sehingga berjaya menjadikan karya-karyanya sentiasa malar segar dalam sanubari anak bangsa hingga ke hari ini. Karyanya jelas bukan sekadar hiburan semata-mata, malah mampu menyampaikan mesej-mesej yang boleh dijadikan tauladan dan inspirasi kepada seluruh masyarakat Malaysia tanpa mengira usia, bangsa maupun agama. Jadi pada pagi ini, Yang Bahagia Datuk Muhammad Kazim mungkin akan mengulas dari aspek ini yang boleh kita ambil iktibar dan pengajaran terutama kepada generasi yang muda. Dan kehebatan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan bakat yang dimilikinya sememangnya tiada galang gantinya. Dan kita boleh menganggap beliau sebagai genius Melayu dalam bidang perfilman. Beliau bukan saja mampu menyanyi
berlakon dan mengarah, malah meliputi hampir semua bidang seni yang lain. Jadi sumbangannya dapat memartabatkan bidang seni tanah air dan ianya tidak dapat dipertikaikan. Malahan bakat kumbahan lagunya, lakonannya berada di dalam kelasnya yang tersendiri dan menjadi dendangan ataupun siulan anak-anak muda pada masa itu dan mungkin generasi yang ada sehingga ke hari ini. Jadi tanggal 29 Mei 1973 akan kekal dalam ingatan kita kerana negara telah kehilangan sebutir pemata yang tiada tolok bandingnya. Beliau pergi bukan hanya meninggalkan nama, malah karya hasil ketutusan idea dan ilham kurniaan ilahi yang kita miliki dan warisi sehingga kini. Pemergiannya bukan sahaja memberikan kesan kepada peminat seni tanah air, tetapi juga kepada seluruh wilayah Nusantara yang mengenali dan meminati karya seni beliau. Perginya bukan sahaja tiada berganti, malah sukar untuk dicari ganti. Jadi sepanjang hayatnya, Allahyarham P. Ramlee telah menghabiskan sebahagian besar usianya untuk mengangkat dan memartabatkan dunia seni tanah air. Dan Alhamdulillah pada majlis kali ini kita juga berpeluang untuk mengundang yang bahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Alias seperti yang saya nyatakan tadi, dan saya harap ianya akan dapat memberikan satu yang menyegarkan kepada kita, terutama di dalam ruang masjid ini. Selalunya bila kita mendengar khutbah kita akan menjadi khusyuk. Jadi saya harap ceramah Ustaz Kazim akan memberikan satu inspirasi kepada kita. Tuan Yang Utama Tun, Tan Sri Datuk-Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, Arkib Negara Malaysia, salah sebuah agensi yang sekarang ini bernaung di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Jadi kami membawa elemen perpaduan dan insya-Allah P. Ramlee ini sebagai salah satu tokoh yang kita boleh ketengahkan sebagai ikon perpaduan yang boleh diterima oleh masyarakat berbilang bangsa dan agama. Dan Pulau Pinang bertuah memiliki seorang tokoh yang sebegini dan kita mengangkatnya juga sebagai satu produk pelancongan melalui rumah kelahiran P. Ramlee. Tuan Yang Terutama Tun, Tan Sri Datuk-Datuk Datin-Datin, tuan-tuan para hadirin sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang yang sudi hadir pada pagi ini, dan juga kepada yang bahagia Sahibul Samahan Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Nur yang sudi membimbing bacaan Yasin dan tahlil kita sebentar tadi. Dan juga kepada semua yang hadir pada pagi ini, semoga kehadiran tuan-tuan dan puan dapat memberikan sokongan dan juga kepada pihak media yang buat liputan. InsyaAllah Arkib Negara akan terus memainkan peranannya untuk mengetengahkan tokoh ini dan juga memainkan peranan sebagai agensi yang membawa elemen perpaduan kepada masyarakat. Dan saya juga mengambil kesempatan sebelum mengakhiri ucapan ini memohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan ataupun apa juga kesilapan kepada majlis yang kita adakan pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan alu-aluan oleh Yang Berbahagia Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih. Tuan Yang Terutama Tun serta hadirin yang dimuliakan, majlis kita pada pagi yang berbahagia ini akan diteruskan lagi dengan ceramah perdana khas sempena 50 tahun pemergian Seniman Agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Yang terutama Tuan Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Wan Salim bin Wan Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Negeri, yang dihormati Datuk Jaafar Siddiq bin Abdul Rahman dan Tuan Pengarah Arkib Negeri, yang dihormati Yang Ma'arif Datuk Muhammad Abdul Karim bin Wahab, yang saya muliakan Tan Sri Yusuf Latif, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh bergerak berseorangan. Hatta di dalam kita nak mendidik anak sekalipun, sebagai mak bapak, kita perlukan masyarakat. Cikgu, persatuan ibu bapa, masyarakat, untuk sama-sama mendidik anak kita. Media dan persekitaran juga membentuk bagaimana pembentukan anak-anak itu terjadi. Sebab sekarang anak-anak kita hebat. 6 tahun bawa kereta. Kalau tidak ada pendidikan yang sungguh-sungguh, bantuan sungguh-sungguh, bagaimana kita nak berjaya? Maka kita perlukan sokongan, perlukan geng, perlukan grup yang kuat, yang hebat untuk membentuk sesuatu kejayaan. Yang kedua, bila kita nak berjaya, kita kena berusaha dan mengambil segala peluang yang ada. Dan jangan hanya menanti peluang yang terbaik saja. Dan jangan melepaskan pula peluang yang terbaik. Sebab belum tentu peluang yang terbaik itu akan datang berkali-kali dalam hidup kita. Apa jua peluang yang ada, kesempatan yang diberi, ambil. InsyaAllah daripada situlah kau menapak, kau berjalan, kau berlari dan kau akan teguh satu hari nanti. Yang ketiga, apabila kita tidak ada kekuatan, tidak ada sesuatu yang kuat, maka janganlah kita abaikan yang setia dengan kita, yang bersama dengan kita. Walaupun mungkin yang kuat, yang hebat telah meninggalkan kita, tetapi kita masih lagi dikelilingi oleh orang-orang yang dianggap sebagai orang biasa, tetapi mereka itulah kadang-kadang yang setia menemani kita sampailah kita berada di akhir usia. 3 perkara ini, tuan-tuan, saya sebut sebagai muqaddimah dalam ceramah ini, kerana itulah menggambarkan insan yang kita buatkan majlis memperingati, buat majlis bacaan Yasin dan Tahlil untuknya. Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih, atau dikenali dengan nama P. Ramlee. Kehebatan dia dikelilingi oleh siapa? Dikelilingi oleh orang-orang yang sangat hebat. Kita melihat filem Semerah Padi. Jangan lupa tentang Eskandar Risman. Kita melihat filem tentang Madu 3. Jangan lupa tentang Ahmad Nisfu. Kita melihat kemerduan suara, sedapnya lagu, tiada kata secantik bahasa. Jangan lupa kepada Jamil Sulung. Kita selalu mendengar lagu-lagu dia yang seronok didengar. Jangan lupa kepada Sudar Maji. Kita suka gelak ketawa dalam filem dia. Jangan lupa pada Sudin dan Ajis.
kita suka mendengar nyanyian-nyanyiannya. Jangan lupa kepada penulis-penulis liriknya, baik H.M. Rohaizat, baik Sudar Maji, baik Jamil Sulung, baik Ainul Jamal, baik A.R. Tompel. A.R. Tompel itu pun penulis lirik. Sedapnya lagu itu kerana ada liriknya yang sedap. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, insya-Allah kita juga mudah-mudahan menjadi orang yang hebat. Sebab itu kalau kita nak berjaya, tuan-tuan, pilih kawan. Bila kita nak berjaya, duduk dengan siapa yang boleh membantu kita duduk. Dan kita juga kena duduk dengan orang yang kadang-kadang gagal. Macam mana Ustaz? Ya, kena duduk juga dengan orang-orang yang gagal. Supaya belajar macam mana dia gagal. Sebab apa dia gagal. Dan aku juga jangan jadi gagal. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita duduk dikelilingi dengan orang-orang yang sebegini. Kita bertengok orang yang gagal. Kenapa dia gagal? Apa kesilapan dia? Apa salah langkah dia? Maka kita belajar daripada kegagalan dia. Supaya kegagalan itu tak sampai kepada aku. Bila kita duduk dengan orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, tumpang dia, ambil dia, gila kehebatan yang ada kepada kita. Supaya jadi hebat. Maka tuan-tuan melihat di dalam filem-filem, lagu-lagu P. Ramlee, kehebatan-kehebatan ini tuan-tuan apabila digabungkan, ianya menjadi kesan yang sangat hebat. Dia menyanyi. Duduk dengan Ar-Azmi. Suasana langgam Ar-Azmi. Hitam manis, yang hitam manis. Bersaing pula dengan pada masa itu S.M. Salim belum terkenal. P. Ramlee jadi juaranya, Ar-Azmi jadi naib juaranya. P. Ramlee mula-mula berlakon tuan-tuan dengan siapa? Osman Gumanti. Berlakon dengan siapa? Berlakon dengan Romaino. Kemudian pergi mana Osman Gumanti? Selepas itu menghilang. Romaino pula kena gam dengan Shaw Brothers. Sebelum berpindah kepada CT Chris. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kemudian kita lihat P. Ramlee mula menggorak langkah. Dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Sudar Maji. Sehingga membentuk satu gabungan nama dia Majili. Sudar Maji campur dengan P. Ramlee jadi Majili. Sebiji macam Hindustan, Shankar Jaikishan, Laxmikan Pyarelal. Dua ini apabila bergabung menghasilkan lagu-lagu yang sangat istimewa. Dan di sini saya sebut pada tahun 1997. Tuan-tuan boleh Google balik. Tahun 1997 saya ceramah. Kenapa yang lagu P. Ramlee sedap? Takkan lupa, akan sentiasa berngiang dalam kepala. Tahun 97 saya cakap. Saya mula berceramah tahun 90. 33 tahun dah ceramah. Tadi ada satu pertubuhan dakwah Malaysia nak bagi anugerah tokoh apa kat saya. Saya kata tak payah bagi orang lain, saya muda. Perasaan muda. Lama ada tuan-tuan. Tahun 90 saya 97 saya cakap. Kenapa yang lagu P. Ramlee tu hebat? Allah Ta'ala bagi suara yang lunak pada dia. Nak dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi lain pada masa itu, main lagu P. Ramlee, dia jadi segar. Penyanyi-penyanyi pada masa itu, main lagu Hindustan, dia masuk suara ni, masuk suara ni. Bila dengar suara P. Ramlee, L. Krishnan datang ke Pulau Pinang. Ahmad Si datang ke Pulau Pinang. Duk tengok P. Ramlee masuk pertandingan menyanyi ni.
Ahmad C pergi jumpa. Bos nak jumpa. Director L. Krishnan. Masih hidup, ada dekat Chiang Mai sekarang ni. Umur dekat 100 tahun dah. Pengarah India di antara yang paling awal di Singapura. Yang kita kenal S. Ramadhan. Yang kita kenal Pani Manjundar. Yang kita kenal ialah L. Krishnan. L. Krishnan masih hidup gitu tuan. Umur 90 lebih dah. Kahwin dengan orang Siam. Duduk dekat Chiang Mai. Dia yang bawa P. Ramlee pergi ke Singapura berlakon filem bakti. Bawa filem dia pengarah L. Krishnan tuan-tuan. Tengok P. Ramlee suara dia lain. Nak dibandingkan dengan suara pada masa itu tahun 40-an. Macam-macam bentuk suara, tuan-tuan pun kenal suara lah. Oh Khadijah, oh Khadijah. Lain macam suara ni. Mai P. Ramlee, rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadi. Oh, lain pula suara dia. Lain pula suara dia, tuan-tuan. Jadi, saya sebut Allah Ta'ala bagi anugerah pada dia. Tuan-tuan, kalau ada anugerah Allah Ta'ala bagi pada kita, suara yang baik, gunakan untuk kebaikan. Bukan semua orang boleh azan, tuan-tuan. P. Ramlee pun azan tak? Oi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu Semira Padi. Allahu Akbar. Hai, tidur kita tuan. Dia tak gunakan untuk azan pasal dia tahu suara dia macam tu. Dia gunakan untuk seni suara. Jadi adik-adik, gunakan suara yang Allah Ta'ala bagi ni untuk sebarkan sesuatu yang baik. Jangan gunakan suara yang baik ini untuk mengumpat, mencarut, memaki. Gunakan suara yang baik. Yang Allah Ta'ala bagi sebagai satu anugerah. Sebab itu Nabi Muhammad melantik beberapa orang untuk menjadi Bilal, muazzin. Bukan melantik ikut suka. Dilantiknya Ibnu Maktum, Abdullah Ibnu Maktum. Orang tak nampak, orang buta jadi azan, muazzin. Dilantiknya Bilal bin Rabah, orang kulit hitam, jadi muazzin. Ada sebab Nabi lantik tu. Nabi bukan letak ya, Pak Mat, bang, Den, bang, pilih. Di antara yang Nabi pilih, Bilal bin Rabah. Masya Allah, suara dia. Dan kita tak heran tuan-tuan, hari ini suara orang kulit gelap sampai sekarang sedap. Baik Michael Jackson ke, Lionel Richie ke, Whitney Houston ke, semua nampak beza daripada zaman Nabi. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Kita hari ini bila tengok orang kulit gelap, kita tengok apa ni. Jangan tengok kepada bentuk dia. Kita memuji Allah Ta'ala, tetapi kenapa mengeji ciptaan Tuhan? Ini saya tulis dalam TikTok saya semalam. Adik-adik yang ada TikTok, tengok Ustaz Kazim main TikTok. Saya tulis satu ya. Kita memuji kebesaran, kita memuji Allah Ta'ala. Tetapi dalam masa yang sama, mengeji ciptaan Allah. Apa makna kita memuji Allah? Kita menghina bentuk tubuh orang, kita menghina warna kulit orang. Setiap daripada kita ni tuan-tuan, ada keistimewaan dia. Kadang-kadang letak pada rupa paras dia. Kadang-kadang letak pada suara dia. Kadang-kadang letak kepada otak dia. Kadang-kadang letak kepada tulisan tangan dia. Kadang-kadang terletak kepada idea dia. Maka sesuatu yang hebat, bila digembelengkan bersama, dia akan jadi hebat. Bila dia buat lagu tuan-tuan, meletup. Sebab dia menikam dalam hati kita. Sebab apa dia menikam? Sebab dia menggunakan kaedah Al-Quran, lagu daripada Al-Quran dalam membentuk lirik dia. Membentuk melodi dan irama dia. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu. Tuan-tuan cuba tengok lirik lagu dia. Malam bulan di pagar bintang,
dia tak boleh lebih pada 2 harakat. Mim alif ma, ma asli. Malam. Lam mim lam jumpa dengan ba, waw. Mim mati jumpa dengan ba, idgham. Malam. Nampak? Bu, 2 harakat. Tak boleh panjang. Bu, dia tak mahu. Bulan. Lam nun lan bertemu dengan dal. Dal nun mati jumpa dengan dal. Ikhfa. Dengung 2 harakat. Bulan dan juga angin. 4 harakat boleh, 2 harakat boleh, 6 harakat boleh. Ma'arik li sukun. Orang sekarang bila buat lagu dia tak ikut kaedah tajwid. Sebab tu bila kita belajar tajwid, bawa dalam lagu, insya-Allah lagu tu akan kekal lama. Sebab tajwid dia kekal lama. Bulan. Ada orang yang panjangkan bu, lagu dia tak lama. Bulan madu, sekejap je lagu tu. 6 harakat dia belasah tuan-tuan. Bila lagu tu nak jadi baik, mungkin dia akan popular 5-6 tahun, tapi orang tak akan ingat lama-lama tuan-tuan. Ini ilmu. Saya sebelum saya jadi penceramah, saya berceramah tahun 90. Tapi masa tu saya tak aktif ceramah. Sangat-sangat. Bila ada jemput, saya pergi. Itu apa pekerjaan Ustaz? Mula-mula saya jadi guru tahfiz. Lepas tu saya jadi pensyarah. Lepas tu saya buka Akademi Al-Quran. Bila masalah saya mengajar orang perempuan, orang lelaki tak apa ni orang perempuan ni. Asal saya suruh baca Quran je, uzur. Ya, ajar Rogayah baca, uzur. Opah cik baca, opah pun uzur. Astaghfirullahalazim. Sihat betul opah cik ni. Jadi saya timbul satu masalah. Asal baca uzur, asal usul baca. Maka saya tulis jawi, suruh baca dengan tajwid. Lam mim bawau lembu. Baca. Kaf ya ta kita. Kita jangan makan. Baca tengok. Lah ni uzur ke tak uzur boleh baca. Baca dengan tajwid. Dia nak bagi alasan apa pula? Mata tak nampak kata. Allahu Akbar. Bila kita nak buat lagu dalam keadaan bertajwid. P. Ramlee buktikan. Kekal lagu dia sampai sekarang. Berjumpa di Taman Firdausi, berdua memadu asmara. Semua mak asli itu. Berpisah tak mungkin terjadi kerana bersumpah setia. Tuan-tuan, lihat. Dia ada rona dia. Itu lirik Tompel. Cerita Doremi. Berdua di Taman Firdausi. Di Taman Firdausi. Masya Allah. Jadi adik-adik, lepas ni buat lagu, buat apa benda pun, guna tiru daripada ilmu tajwid. Insya Allah. Jangan main belasah. Pergi menyanyi lagu, bukan saya nak hina lagu apa semua, tapi dia tak ada irama, dia tak sampai. Kita jaja, apa benda hang ni? Apa benda ni? Yang mana kuda, yang putih, kuda, apa benda? Janda berambut perang, apa benda ni? Dia boleh top, tapi dia hanya sekejap viral. Lepas tu, tak ada. Tapi lagu P. Ramlee daripada zaman Azizah, dia sampai air mata di Kuala Lumpur. Orang ingat. Gabungan daripada seni, gabungan daripada ini tuan-tuan, ditambah dengan orang yang membentuk dia, maka jadi hebat. Apalah ada satu pengarah,
kalau tidak mempunyai cerita yang bagus. Apalah adanya pada seorang pengarah yang bagus kalau tidak mempunyai cerita yang bagus. Omar Rojek bagi dekat dia, nah ini skrip. Nah, Ahmad Nispu bagi ini skrip. Eskadarisman bagi ini skrip. Kita gubah tuan-tuan. Datang bujang lapuk, datang Alibaba bujang lapuk, datang seniman bujang lapuk, datang kepada kita pendekar bujang lapuk. Gubah. Ustaz cakap ni macam ustaz tahu pasal skrip pula. Pak Zai saya pun tulis skrip. Cuma saya tak buatlah benda tu tebal tu, bukan kerja saya tuan-tuan. Saya bagi idea, skrip dia macam ni, skrip dia macam ni, skrip dia macam ni. Dapat dekat director, dapat dekat panel skrip, dapat dekat ini mesyuarat. Okey ustaz, kami akan olah skrip ustaz. Semerah Padi diolah. Asalnya dalam filem Semerah Padi, Aduka tu mati. P. Ramlee mati dalam filem tu. Pasal duk hambat Saadiah, darah tu. Dia P. Ramlee dia ubah sikit. Kena sebat, kemudian kahwin. Kalau ikutkan asal skrip dia tuan-tuan, mati tu P. Ramlee tu. Dia turun-turun apa semua ni, tika-tika mati dengan Nordin Ahmad. Ubah supaya cerita dia, ending dia lebih menyejukkan. Saya tulis skrip tuan-tuan untuk sebuah filem. Bila dah siap semua, mereka olah, mereka gubah. Ustaz setuju tak? Boleh lah. Buat macam mana? Kalau aku tak setuju, apa ubah tak? Okey, sekarang Ustaz kita nak buat penetapan pelakon. Siapa yang boleh bawa watak ustaz dalam filem ni? Siapa boleh bawa? Saya kata kena cari orang yang muka irah-irah saya, baru feeling tu sampai. Siapa pelakon di Malaysia ni muka irah-irah ustaz? Saya kata Zul Arifin siapa? Pengarah tu tengok ustaz ni demam ke apa? Tuan-tuan, cuba tengok. Siapa watak yang bagus bawa watak Tiga Abdul? Eskadarisman. Bawa abang nombor 2. Engkau bawa watak ni. P. Ramlee meletakkan orang yang layak untuk watak ni. Filem Alibaba Bujang Lapuk. Dia jadi jahat, P. Ramlee jadi jahat. Mati dalam iman. Dia letak Eskadarisman sebagai tukang mandi mayat. Wah, tuan-tuan, otak P. Ramlee ni letak. Seorang halus ni Eskadarisman tu. Marjina. Sini sikit Marjina. Ada 2 orang lah. Datang jumpa saya lah. Mau cari rumah Kasim Baba. Saya takutlah itu orang jahat lah Marjina. Berhati-hatilah Marjina. Ya. Tuan-tuan tengok tak? Dia pakai jubah, dia pakai kepiah. Sambil duduk menari, duduk tengok orang menari. Nampak sangat tuan-tuan cerita. Tok lebay pun tak boleh percaya. P. Ramlee buat tadi. Dia letakkan Eskadarisman dalam filem apa? Antara 2 darjat. Ya, Engku Mukri. Sharpshooter. Filem tu. Dia letakkan orang yang betul-betul boleh bawa. Dan filem tu kita ingat sampai bila-bila. Bila cerita tentang orang kedekut, dia letakkan orang ni. Sampai sekarang tuan-tuan, walaupun watak dia kecil je, orang boleh ingat sampai bila-bila. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, jangan abaikan kebaikan orang, jangan abaikan orang, jangan kita hari ini tak peduli pada orang. Satu saja peranan dia, orang boleh ingat sampai mati. Wow. Bila saya sebut wow, tuan-tuan ingat siapa? Wow. Husin Lempoyang nama dia. Meniaga orang lebih untung daripada meniaga unta. Wow. Pegang cangkul pun cangkul lah, kata dia. Kalau tak boleh jadi hang tua, hang jebat pun boleh lah, kata dia. Hang jebat pun tak boleh. Sekali kena seligi, bersepai tulang kau. Dia kata,
Hang kebun belum ada. Tapi kena pegang cangkul, tak boleh pegang keris. Cangkul pun cangkul lah, tuan-tuan nampak. Watak dia hang kebun dengan hang cangkul sampai sekarang, tuan-tuan ingat. Nampak tak tuan-tuan? Jangan memandang bahawa orang ni kecil, orang ni halus, orang ni tak penting, maka kita anggap dia tak penting. Bila kita duduk dalam satu komuniti, siapa pun penting pada kita. Kadang-kadang yang tak penting bagi pandangan masyarakat, itulah yang menghidupkan suasana. Itulah adanya. Tapi sayang tuan-tuan, kita kadang-kadang memandang yang besar-besar. Yang tak apa penting, kita tak apa nak abai. Kita tak apa nak ingat, kita abaikan. Sebab tu saya suka bila datang majlis Ma'al Hijrah, bila datang majlis Maulidur Rasul, saya suka. Masjid buat peringkat masjid. Sambutan Ma'al Hijrah. Tokoh Ma'al Hijrah bagi peringkat masjid kita, kampung sekian-sekian, diberikan kepada seorang tokoh yang dilahirkan pada 1940. Wah, saya dijemput ceramah, saya dengar aja. Beliau beradalah pesara daripada Jabatan Kerja Raya dan selepas itu bertugas di masjid kita. Anaknya 7 lah apalah. Siapa yang kenal dia tuan-tuan? Dia Tok Siak. Tok Siak. Tapi pihak masjid, pihak Tok Mengulu, pihak ketua kampung bagi anugerah pada dia. Allah. Kita rasa tak apa. Tak ada apa Tok Siak. Tapi peranan dia besar. Saya pergi ceramah di Greek, ada satu imam, satu Bilal yang bertugas lebih daripada 50 tahun jadi Bilal. Zaman bila punya tu. Dia pun tua lah. Orang bagi anugerah pada dia tuan-tuan. Sebab tu kita belajar daripada filem Piramli. Jangan kita abaikan. Yang kecil itulah yang menaikkan peranan dia. Yang kecil itulah yang kadang-kadang orang ingat sampai bila-bila. Peranan-peranan kecil itu. Tuan-tuan tengok cerita seniman Bujang Lapuk. Tuan, bagilah saya seorang perempuan. Kalau tak ada perempuan, saya tak boleh berlakon, tuan. Haji Sattar. Walaupun lubang hidungmu, nampak je tak? Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu menjadi pojaan hatiku. Kan dia minta satu perempuan untuk berlakon, tuan. Bagilah satu perempuan, saya kalau tak ada perempuan, saya tak berlakon, tuan. Omar, engkau jadi perempuan. Omar, engkau jadi perempuan. Dia berlakon, duduk atas pentas tu dia duduk jadi raja, berlakon jadi permaisuri. Omar. Nama dia apa? Nama dia Omar. Masih hidup lagi tuan-tuan. Sekarang sedang sakit di Singapura. Umur 90 lebih. Dia tak ada apa pun, cakap pun tidak, apa pun tidak. Duduk menom Piramli. Wahai adindaku yang cantik rupawan. Kau buat lerok sendiri ya? Kata Ahmad Nisbu. Yang laki-laki tu nama dia Omar tuan-tuan. Kalau tidak ada yang kecil-kecil, tidak ada akannya ada yang besar. Kalau tidak ada orang yang kecil-kecil, tak akan membentuk sesuatu masyarakat. Sebab itu belajar daripada dia. Hargai semua orang. Ambil semua orang. Berikan kedudukan pada semua orang. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan jadi baik. Tetapi bila gabungan ini hilang, H.M. Rohaizat meninggal awal aksiden. H.M. Rohaizat ni pencipta pun boleh, penulis lirik pun boleh, suami pada Mariani Abaipa Saloma. Aksiden mati. H.M. Rohaizat dia tulis lagu. Bila dia hilang sebutir. Orang yang menjadikan lagu tu sedap. Okay, kalau tuan-tuan ingat H.M. Rohaizat ni banyak lagu dia apa? Oh Adinda marilah, lagu dia tu. Okay. Kemudian Jamil Sulong. Kemudian datang Sudar Maji. Bila gabungan ini pindah ke Kuala Lumpur, Aziz tak ikut, Sudin tak ikut, Ibrahim Pendek tak ikut, Ahmad Nispu pula mati tahun 70-an. Pak Nyong Ismail tu, cangkul pun cangkul lah. Yang tu meninggal itu 65. Orang Pulau Pinang, labu-labi,
M. Zain pun mati awal tahun 67. Nordin Ahmad pula pindah pi CT Chris. Mai dia seorang di Kuala Lumpur. Ini nampak. Sebab tu saya sebut yang ketiga. Bila dia pindah ke Kuala Lumpur, yang tu bahagian ketiga. Bahagian yang kedua saya sebut tadi, apa peluang yang ada, ambil. Adik-adik, peluang yang ada ambil, bukan semua peluang tu datang. P. Ramlee datang, dia bukan datang-datang terus jadi hero. Dia datang bukan terus jadi director. Dia datang bukan terus jadi penyanyi top. Begitulah yang lain-lain. Pelakon-pelakon ke siapa ke, bermula dengan apa? Kerani. Ahmad Mahmud jadi kerani. Omar Rojek kontinenti. Bukannya apa-apa pun. Pelakon Yusuf Latif, pelakon Mahmud Jun. Jadi apa? Tak ada apa. Hak tukang katok tu ya. Ready for take. Scene 1, passion and action. Hak tu ya. Belajar, ambil peluang. Kemudian menapak di atas. P. Ramlee mula dengan watak jahat. Dia bukan hero, dia watak jahat. Tonton tengok filem-filem awal dia. Aloha. Aloha tu punya top saya ingat lagi. Saya duduk di Batu Kurau. Batu Kurau nak pergi ke Taiping, jalan kono-kono macam jalan Greek dulu-dulu. Tahun 70-an, tahun 80-an, saya duduk pergi Pekan Taiping tu, muntah dulu baru sampai Taiping. Allah. Saya menikah tahun 94, jalan kono-kono. Nikah pula dengan orang Pendang, orang Bukit Raya. Sampai dekat tol Kemunting tu, masuk Batu Kurau, wah, isteri saya kemas pakai net lah, internet lah, semua ada. Sampai Taman Nak, tuan-tuan, muntah habis baju pengantin. Pasal apa? Jalan kona-kona. Ada satu kona yang terkenal di Batu Kurau, nama dia Kona Aloha. Dia kona tu dia main patah balik. Nama dia apa? Kona Aloha. Kenapa bubuh Aloha? Sebab ada satu kemalangan suami isteri naik motor nak pergi Taiping sebab nak tengok filem Aloha. Lekat simpang Aloha. Bila dah buat jalan straight, simpang Aloha orang lupa. Tuan-tuan, P. Ramlee dia bukan mula dengan hero. Dia dengan jerawat banyak dia, dengan kurus dia. Jadi watak jahat. Nordin Ahmad, watak jahat. Baru jadi hero. Hari ni tuan-tuan, saya tengok orang nak berjaya, dia tak mau barang watak. Saya juga berlakon tuan-tuan, itu yang pelik. Yang pelakon jadi ustaz. Saya pula ustaz jadi pelakon. Ini tanda-tanda kiamat ni. Allahu Akbar. Saya berlakon sitcom. Pakai kepiah, jadi ustaz. Masuk dalam rancangan JKK Kampung Kalut. Dengan kepala botak tu apa nama? Penama tu. Nah, Abang Man. Cik Man. Nah, tu. Saya dengan dia. Kemudian di RTM satu sitcom. Kemudian TV3 satu sitcom khas untuk saya ya, 13 episod. Cafe Duke. Saya banyak berlakon. Ada satu sitcom tu, saya jadi pelakon utama. Ada kafe pula, Cafe Duke. Dah habis dah siaran dia, setiap hari Jumaat 3 petang. Saya dengan macam-macam orang lah, tuan-tuan berlakon. Kemudian masuk filem. Antara filem saya, 18 puasa, pergi tangkap orang tak puasa. Tangkap orang tak puasa. Tuan-tuan, ada satu drama filem tu saya buat dengan satu orang. Dia pelakon top. Tapi dalam filem tu dia jadi cameo. Dia datang sat ya. Pelakon dia sikit sangat. Lepas tu dia balik. Habis.
Kemudian ada satu scene, satu episod, ada satu orang, dia ni top lah. Bila watak dia tengok balik, watak dia tu dia jahat, pembawa ajaran sesat. Dia kata, saya tak mau, ini mencemarkan imej saya. Saya tak nak bawa watak. Menong pengarah lah. Pengarah menong, semua menong. Tukar. Kalau nak ambil saya berlakon, jangan bagi saya watak pembawa ajaran sesat. Saya diam. Saya suka hampa lah pada buat apa. Saya punya prinsip tidak. Saya tak mau bawa satu watak ya. Ustaz, tangkap tak puasa, bomo, tu ya. Baru ni ada satu pengarah offer saya berlakon. Datuk, boleh berlakon tak untuk raya haji? InsyaAllah, lama tak? Sekejap ya. Watak, kami nak ambil watak ustaz sebagai tok imam. No, saya kata. Tak mau. Saya buat tak mau. Saya tak larat dah jadi ustaz, jadi imam, bawa hantu, tangkap hantu, bohlam botol ni buat apa? Saya nak watak jahat. Betul ustaz? Betul. Bagi saya watak jahat. Watak jahat masih kosong. Ketua Along. Boleh ustaz ketua Along? Boleh. Saya berlakon tuan-tuan jadi ketua Along. Kepiah tak ada, apa tak ada, pakai topi. Ada 2 kaki pukul belakang saya. Oh, akan keluar hari raya haji ni. Nantikan. Orang tanya saya, Pak siapa yang ustaz nak ni? Sebab saya nak jadi orang yang ada watak, pelbagai watak. Nak tengok kebolehan kita. Kalau dia bawa watak ustaz saja, memang watak ustaz. Sampai bila baca telqin tak habis. Bagi kat saya watak Along. Lepas habis filem tu, depa offer saya watak Inspektor Sahab. Boleh saya kata. Lepas ni Sarjan Senin pula. Tuan-tuan, P. Ramlee dalam filem dia mempelbagaikan watak. Daripada watak jahat, jadi watak baik, jadi hero, jadi watak bapak, jadi watak pak lawak, jadi watak serius, jadi watak orang jahat, sumpah orang minyak orang jahat, seniman, Alibaba jual lapuk orang jahat, dia tak jadi hero semua, ada jadi jahat. Bakti. Saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita pelbagaikan kebolehan kita. Adik-adik tahfiz kita hari ini, pelbagaikan kebolehan. Saya ambil tuan-tuan ni, peluang. Jangan tolak peluang yang datang. Apa pun peluang, sebagai seorang pendakwah, apa peluang pun saya terima. Ustaz, kami daripada Tadika apa semua ni nak jemput ustaz ceramah boleh tak? Boleh. Betul ya Ustaz? Betul? Tak. Lagi sekali Ustaz. Betul ya Ustaz? Betul. Ustaz mau ke datang Tadika kami Ustaz? Apa masalah? Ada budak-budak semua Ustaz. Kok Ustaz nak ceramah hak besar-besar je? Bila lagi saya nak ceramah dengan Tadika? Saya pergi Tadika Ustaz. Budak Tadika 15 minit je amat tuan-tuan. Dia masuk minit ke 20, dia mula cari kereta. Mana kereta aku nak bawa? Dia mula tidur, dia mula bising, dia mula... Itulah peluang bagi saya, macam mana saya nak didik budak-budak ni. Hang duk didik orang tua, hang duk didik budak sekolah, hang duk didik budak universiti, memang diamlah. Ni, kalau betul hang bagus, hang bagi diam budak-budak tu. Oh, cabaran. Budak-budak Tadika, minta maaf, saya penuh. Salah tau. Saya penuh, minta maaf lah. Salah kan. P. Ramlee dah jadi pengarah. Tapi dia masih lagi jadi pelakon untuk filem Jin Samsudin. Padahal dia yang latih Jin Samsudin. Bila Jin Samsudin jadi pengarah, ambil dia jadi pelakon. Dia berlakon di bawah arahan orang lain. Dia tak kata pula, saya pengarah apa? Saya pelakon terbaik apa? Pasal apa aku nak duduk dengan hang? Tak. Dia tetap turun ke bawah. Jangan kita rasa kita ni hebat. Penyakit yang merosakkan kita ialah merasakan kita hebat.
Malam ni malam Jumaat, tuan. Malam Jumaat kita baca Yasin. Bagus. Mari pula orang kata, mana ada Nabi baca Yasin? Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Bagus. Tak soalan dia, kalau saya baca Yasin salah tak? Tak salah, baca. Kalau saya baca Al-Kahfi, bagus. Dua-dua bagus. Yang tak bagus, tak baca apa. Makan tom yam, tak habis-habis. Mana? Tuan-tuan, dalam surah Al-Kahfi, kalaulah kita tadabbur, best. Kita duk tengok Al-Kahfi, surah Al-Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi. Kita duk tengok kisah Ashabul Kahfi, Zulqarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kita duk tengok surah Al-Kahfi, Musa dan Khidir. Banyak kisah dalam Al-Kahfi. Adik-adik nanti buka surah Al-Kahfi, suruh ustaz adik-adik buka. Buka apa ustaz? Buka kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Khidir. Nabi Musa kata apa? Wahai Nabi Musa, siapakah yang paling alim sekarang? Nabi Musa kata, saya. Bila umat dia tanya, siapa yang paling alim? Aku. Allah tegur Nabi Musa. Musa, ada orang lebih alim daripada engkau. Orang tu duduk di pertemuan dua lautan. Nabi Musa bila kena lagu tu, Allah. Sebab tu, kalau nak jadi hebat, jangan perasan diri kita paling hebat. Kalau nak jadi hebat, jangan letakkan diri kita yang paling bagus. Siapa yang dah letakkan diri dia paling bagus, habis. Dia takkan belajar lagi dah. Dia takkan lagi merendah diri untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Macam isi air dalam botol ni, dah penuh dah air dalam botol. Nak tambah apa lagi, air tak masuk dah. Tapi kalau botol ni kau rasakan dia sentiasa kosong, engkau akan dapat. Bila Nabi Musa kena tegur, dia kata dekat pembantu dia, jom kita cari pertemuan dua lautan. Cari sampai dapat. Dan aku sanggup berjalan bertahun-tahun lamanya. Kalau aku tak jumpa, aku sanggup. Buka surah Al-Kahfi ayat 60, ayat 65, ayat 72, ayat 75. 4 adab di dalam menuntut ilmu. Nombor 1, jangan rasa diri pandai. Nombor 2, Allah Ta'ala ajar kepada kita adab menuntut ilmu. Kena sabar. Nabi Khidir kata pada Nabi Musa, bila Nabi Musa kata, aku nak ikut engkau wahai Khidir, kata dia, lan tastati'u, kamu takkan mampu sabar dengan aku. Saya akan sabar. Kalau begitu janji, jangan tanya apa-apa selain aku bagi tahu pada engkau. Nombor 2, dalam menuntut ilmu Allah ajar kena sabar. Nombor 3, Allah Ta'ala ajar kata apa? Allah Ta'ala ajar pada Nabi Musa, kalau engkau nak menuntut ilmu, jangan bantah guru engkau. Bila guru kata, jangan tanya sampai aku bagi tahu. Nombor 4, adab di dalam menuntut ilmu itu apa? Jangan buruk sangka dengan guru. Jangan buruk sangka. Apa ni Khidir ni pergi bunuh budak ni bahai. Apa ni kita tumpang kapal ni dia tebuk pula dah lah. Tumpang pergi tebuk kapal pula. Apalah. Dia banyak suuzon dengan guru dia. Bila dia nak berjaya? Bila kita banyak suuzon. Tuan-tuan yang saya muliakan, balik kepada cerita P. Ramlee ni. Peluang yang datang pada kita ambil. Ambil. Kalau dia tak ikut Al-Krishnan, kalau dia tak ikut Ahmad Si, dia nak jadi apa? Dia ikut tuan-tuan, pergi ke Singapura, jumpa dengan Kasmau Buti, berlakon dengan Kasmau Buti. Balik Pulau Pinang, pergi balik sana. Peluang yang ada belum tentu. Sebab tu ambil peluang. Jangan. Bila saya kata tadi, saya jumpa dengan budak-budak tadika. Kita belajar macam mana kita nak kontrol cabaran untuk saya. Dia menjadikan saya ni, macam mana nak bagi diam budak-budak ni. Oh, baru saya tahu.
kena menyanyi banyak dengan budak. Bila menyanyi, mereka suka. Tepuk tangan, mereka suka. Buat. Tapi bila pergi masjid, jangan duduk menyanyi pula. Ni duduk dengan tadika boleh nyanyi. A for apple. Boleh menyanyi. Satu, satu. Ikut ustaz. Adik-adik, ikut ustaz. Satu, satu. Sonok tuan-tuan. Tapi bila pergi masjid, Tok Imam ikut saya. Satu, satu. Jangan macam tu. Jangan. Bila manusia, orang tolak jadi imam. Mahir. Tuan Haji, tolong jadi imam. Tu imam kita, isteri dia sakit, duduk kat hospital. InsyaAllah boleh. Saya sembahyang zuhur, insyaAllah boleh jadi imam. Maghrib jangan. Tak apa, bermula dengan zuhur, tak bunyi apa. Ni zuhur tak bunyi pun tak boleh. Maghrib apatah lagi lah. Subuh pagi besok, surah sejadah lagi tak boleh lah. Mulakan dulu, tak apa, peluang. Balik daripada umrah, balik pakai jubah, pakai serban, celak mata ni pergi masjid. Puak-puak masjid tu perkena dia pula. Cantiklah tu haji kita bawa balik umrah ambil berkat. Jadi imam je. Dah bagi depan saya. Dan batuk. Batuk. Tak apa, tadi aku tengok elok bawah tak batuk apa-apa. Dah baru pijak kapet batuk tu. Aduh, punya tak mau lah. Lagi dia tak mau bila orang tolak jadi imam. Aku COVID, lari semua orang tak tinggal dia seorang. La ilaha illallah. Bila kita macam tu, apa nak jadi? Sebab tu kita mula daripada rendah tu. Semalam satu isteri jumpa dengan suami dia. Saya minta satu, Ustaz. Dia tak pernah buat kat saya. Apa? Saya minta dia jadi imam. Dia tak pernah jadi imam, Ustaz. Saya kata, abang, lepas ni balik jadi imam. Baik, Ustaz, baik. 20 tahun kahwin tak jadi imam, 30 tahun kahwin tak pernah jadi imam. Bila suami jadi imam tu, isteri ni habis metau. Out metau. 260 out. Bangga ya mak, ya Allah. Pilihan yang tepat. Sembahyang zuhur berjemaah. Ya Allah, bangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca derah pula dah. Tak apa nak tepat lagi ni tuan. Sebab tu abang-abang, mulakan daripada hak kecil. Jangan terus nak besar. Dia tak lama. Bila hang mula, hang belajar daripada yang kecil, hang mula daripada hak rendah, insya-Allah pengalaman yang hang dapat hebat. Yang tu yang Piramli buat pada kita. Mula-mula dia hanya jadi pelakon tambahan, pelakon pembantu watak jahat. Dengan kurus dia, dengan buk kerintin dia, jarawat ada, duduk menyanyi. Jadi orang jahat lapar lah, kemudian baru naik stakok jadi pembantu. Masa tu hero paling top Osman Gumanti lah. Panggilan pulau. Apa nama Aloha. Kemudian hero dia masa itu S. Romaino lah. Lepas tu tuan-tuan, bila mari dia, orang mula nampak lah. Orang mula nampak. Dan bila orang nampak tuan-tuan, peluang akan sampai. Maka kalau kita nak dapat peluang banyak, cari jalan macam mana nak bagi orang nampak. Saya sebut bagaimana nak berjaya, bagaimana nak kaya, bagaimana nak jadi senang. Saya kata dua. Selalu saya sebut, amalkan dua benda ni. Yang pertama, kena banyak kawan. Bila ramai kawan, kau akan senang. Kawan tu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, friend. Kawan dalam bahasa Melayu, seorang. Kalau banyak, kawan-kawan. Bahasa Inggeris, kalau seorang, friend. Kalau ramai-ramai, friend-friend. Tak ada dia tambah S. Friends. Di mana tuan-tuan dapat friends? Cuba cari jalan. Di mana ada perkataan friends?
Di mana ada perkataan followers, cari ya. Nak jadi senang, pastikan ramai friends, pastikan ramai followers. Senang awak. Dia boleh dapat di akaun media sosial. TikTok nama dia friends, Facebook nama dia friends, nama dia followers. Tuan-tuan kalau nak meniaga nasi lemak supaya laku, buat live. Nah, buat live. InsyaAllah. Tak sedap pun jadi sedap. Janji orang beratur lepas tu. Asal beratur je, maknanya laku dah tu. Pada jabatan tu, sampai masjid negeri beratur. Mai sampai kat dia, lok habis dah. Mengamuk pula dah. Sebab tu hari ni orang cari friends. Kedai nasi kandar orang cari friends. Yang meniaga jadi friend. Sampai ada tuan-tuan nak masuk dalam TV pun dia tengok berapa followers hang. Berapa followers? Ada satu hamba Allah masuk Islam. Mak dia tak Islam. Tiap-tiap hari dia buat cerita dia dengan mak dia. Dia cium mak dia. Dia pegang mak dia. Dia peluk mak dia. Mak dia suap nasi. Sekarang tuan-tuan. Ada satu budak muda ni duduk pakai bedak sejuk. Naik motor pergi sekolah. Pakai bedak sejuk je tuan-tuan. Hari ni pergi isi minyak. Isi minyak gambar dia. Dia jadi duta iklan Petronas. Astaghfirullahalazim. Sebab tu adik-adik, bila ada peluang, hebatkan. Bila ada bakat, hebatkan. Yang ni P. Ramlee ajar pada kita. Tahan lasak, kena marah, kena maki, tahan. Saya baca ada satu orang, dia frust. Sebab bila dia berlakon, watak-watak tu tak dibagi dekat dia. Habis kuat dia main biola. Dia nak watak hero. Dia nak watak jahat. Boleh lawan dengan hero. Tiba-tiba watak menari. Duduk menari. Dia merajuk tuan-tuan. Dia balik kampung. Meninggal dia pun dalam sejarah dia. Dia kata saya tak mau mereka bagi ni. Aku suka hang. Tapi kalau hang bertahan. Hang sanggup hadapi. Hang dapat insyaAllah. Kena sabar banyak adik-adik nak hafal Quran ni. Saya hafal Quran umur 19 tahun. Tua bangka. Masuk Mahat Tafiz umur 19. Demam 2 minggu. Tu ketok-ketok dalam selimut. Oh, demam. Mai ustaz saya pergi ke asrama. Demam lagi. Demam lah. Oh. Ubat makan. Kamu tahu tak kenapa kamu demam? Mana saya tahu. Sebab kamu banyak dosa. Tua-tua bangka baru nak hafal Quran. Dosa tu dah banyak dah. Quran tu dia nak nyucikan dosa kamu tu yang kamu demam tu. Diam terus tuan. Tu kira baik nama dia Ustaz Rahim. Mai satu lagi Ustaz hak garang. Kita duduk selimut. Bangun. Pakai baju, pergi kelas. Asyik demam duduk, asyik duduk demam. Baca Quran. Baca Quran lah demam. Lalah dia kata kat saya apa? Pak saya apa? Aku suruh hang baca Quran. Pasal Quran tu ubat. Bila hang duduk diam sakit, hang tak baca Quran. Bila hang dapat ubat? Bila hang sakit, hang baca Quran. Oh, Quran tu ubat. Dia jadi ubat. Oh, sejak tu saya faham. Kalau sakit, baca Quran. Pasal dia jadi ubat untuk kita. Kita hari ni bila sakit mana ada baca Quran. Duk main TikTok. Tak pun lato-lato. Bila nak sihat? La ilaha illallah. Yang terakhir tuan-tuan. Ni di puasa berhenti ni. Yang terakhir. Bila dia pindah ke Kuala Lumpur. Studio Merdeka. Banyak yang hak dengan dia tak ikut. Pasal terikat dengan perjanjian kontrak di Singapura. Dia buat di Melaya, apa nama tanah Melayu milik Kuala Lumpur. Buat. Hak ikut dia berapa orang ya. Yang dia invite berlakon di Kuala Lumpur berapa orang je. Sarimah, Rusia Timah, Siput Sarawak, Yusuf Latif. Bukan Tan Sri, Yusuf Latif seorang lagi. Lagi tuan-tuan kata Tan Sri kita pula.
Kemudian Nur Azizah yang diimport. Yang paling saya pelik, dia berlakon dengan Yem daripada Merdeka Film. Yang lain-lain tuan-tuan, semua pelakon tempatan, bangsawan. Dia ambil daripada pelakon hak kita tak kenal. Mai Idris Hashim. Dia mari Ibrahim Pendek. Ini apa nama Ibrahim Din. Dia mari Ahmad Dadida. Dia mari Dayang Sulu. Dia mari kepada kita pelakon yang kita sendiri tak kenal. AK Jalani, ini siapa pula ni? Dia mari kepada kita pelakon-pelakon Husin Abu Hassan, Menteri Pasola. Siapa dia ni? Tak ada siapa ni. Itu sajalah yang aku ada. Yang daripada luar yang aku ambil Mahmud Jun, Pak Maun. Yang adanya Syarifah Hanom. Syarifah Hanom pun, Syarifah Hanim pun ambil lah. Jadi masa-masa mana. Yang adanya lodging Mak Minah. Yang adanya hak jadi pekak tu, Ahmad Dadida hak pekak. Assalamualaikum Pak. Ada. Pimik kapak dia. Bukan kapak. Assalamualaikum Pak. Oh, tu nama dia Ahmad Dadida. Main Nam Jahanam Usman Botak ni. Tuan-tuan, itu saja aset yang aku ada. Ada tak Piramli lekehkan mereka? Ada tak Piramli tak pandang mereka? Ambil. Mai filem Anak Bapak, mai Keluarga 69, mai Doremi, mai Nasib Doremi. Mai Sabarudin tukang kasut, mai semua ni tuan-tuan. Sampai sekarang, filem-filem di studio Merdeka, walaupun hanya dalam bajet yang rendah, Zam-Zam ala Kazam. Rendah ya bajet, kita pun tahu, kapal terbang, piring terbang, tika terbang tu burung. Tapi sampai sekarang kita tengok. Sampai sekarang kita seronok tengok. Yang kita tak boleh tengok Tora, si Rimau Jadian dengan Sabarudin tukang kasut, tak ada. Hak lain-lain ni tuan-tuan, masih ada. Saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita menghargai orang yang hak ni saja yang ada dengan aku. Yang ni saja yang ada pada aku. Yang ni lah yang setia dengan aku. Yang ni lah yang boleh bantu aku. Gunakan semaksimalnya tuan-tuan. Jangan memilih-milih, ni tak boleh, ni tak. Jangan tuan-tuan. Bila dia buat lagu dengan Ainul Jamal di studio Merdeka, sampai sekarang Ainul Jamal buat lagu, sampai sekarang kita dengar lagu dia. Terbanglah burung terbang, terbang tinggi-tinggi. Seronok kita dengar. Kalau jodoh tak kemana, sampai sekarang. Sebab itu, saya bawa 3 plot untuk kita sama-sama berfikir. Yang pertama, kita akan berjaya bila kita bersahabat dengan orang-orang yang hebat. 2, ambil peluang. Jangan tinggalkan peluang. Walaupun kecil peluang itu, ambil dia. Yang ketiga, kalau kita kehilangan sahabat, kalau kita kehilangan siapa-siapa yang nak bantu kita secara hebat, apa yang ada jangan diabaikan. Apa yang ada jangan tak nampak. Apa yang di sekeliling kita, itulah sahabat kita. Mudah-mudahan pengajaran daripada Piramli masuk dalam jiwa kita. Belajar daripada kehidupan dia. Okey tuan-tuan yang saya muliakan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada pihak Arkib kerana sudi mengundang saya. Terima kasih pada yang berbahagia. Tun yang sudi datang pada pagi ini. Cuma saya minta maaf kepada yang terutama Tun Datuk Seri, sebab saya nak minta izin nak bergerak ke Kuala Lumpur sebab saya call time pukul 4 untuk rakaman di TV. Jadi kalau saya tunggu takut tak sempat, takut jam dan sebagainya. Tun, saya minta izin ya, Datuk, untuk bergerak terlebih awal. Minta maaf kepada pihak Arkib, saya tak dapat sama-sama dengan tuan-tuan. Jadi jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Nantikan filem saya di Pawagam akan datang. Nama dia Zim Zim ala Kazim. Ini filem ni tuan-tuan. Kenapa saya berlakon filem? Itu tuan-tuan kena buat. Bila saya berlakon filem, apa saya buat? Nombor 1,
saya minta pada semua, tidak ada pegang-pegang, tidak ada dedang aurat, tidak ada sentuh-sentuh. Saya minta pada pengarah filem, kalau nak. Nombor 2, semayang berjamaah tiap-tiap kali masuk waktu. Semayang berjamaah. Tidak ada adegan-adegan pegang-pegang, peluk-peluk dan sebagainya. Dan dia orang setuju. Bayangkan tuan-tuan, kalau semua orang agama masuk dalam industri hiburan, apa akan jadi pada industri kita? Kita tengok pun sedap mata memandang, kita dengar pun sedap telinga mendengar. Kerana adanya elemen-elemen ini. InsyaAllah saya cuba buat setakat mana saya mampu. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah yang berinformasi untuk panduan dan pedoman kita semua yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Tuan Yang Terutama Tun dan hadirin sekalian, majlis kita diteruskan dengan penyampaian cenderahati oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang sebagai tanda kenang-kenangan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia bersama barisan tetamu kehormat untuk menjemput dan mempersilakan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang bagi menjayakan sesi penyampaian cenderahati. Dipersilakan. Seterusnya, penyampaian cenderahati oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia sambil disaksikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim bin Wan Muhammad Noor, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Dan dipersilakan Cik Najwa binti Nasir, waris kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bagi menerima cenderahati dan sumbangan. Seterusnya dijemput dan dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Surveyor Haji Rozali bin Haji Mohamud, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Amal Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang bagi menyampaikan sumbangan kepada Cik Najwa binti Nasir, waris kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dipersilakan. Hadirin yang dihormati sekalian, seperti biasa, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitulah jua dengan majlis kita pada hari yang berbahagia ini. Di kesempatan ini, majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang kerana sudi meluangkan masa hadir ke majlis ini.
Majlis juga turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua barisan tetamu kehormat, jabatan dan agensi kerajaan serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah menjayakan majlis pada hari yang berbahagia ini. Majlis dengan segala hormat dan ta'zimnya menjemput dan mempersilakan Tuan Yang Terutama Tun dan barisan tetamu kehormat ke Dewan Syarahan bagi menikmati juadah yang telah disediakan.